Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 6. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan uji minda bagi tajuk Discount, Asset dan Liability. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 135. Kita akan sama-sama menjawab soalan nombor 8 dan 9 A, B, C. Soalan 8. Senaraikan 3 kepentingan perlindungan insurans dan takaful. Jadi kata kunci di sini ialah kepentingan perlindungan insurans dan takaful sebanyak 3. Disuruh senaraikan. Baiklah, cikgu dapatkan maklumat ni daripada buku teks tahun 6 di muka surat 121. Okey, dalam maklumat ni ada dinyatakan kepentingan insurans dan juga takaful. Okey, jadi kita boleh sekalikan. Okey, yang pertama ialah sekejap cikgu tulis dulu. Okey. Okey, kepentingannya yang pertama ialah risiko ditanggung oleh syarikat. Okey. So risiko ditanggung oleh syarikat. Okay, seterusnya yang kedua, antara kepentingan juga ialah diawasi oleh undang kerajaan. Okey, maksudnya di sini ialah segala kita panggil tindakan yang dilakukan oleh pihak insurans dan takaful diawasi oleh kerajaan, maka kita tidak mudah ditipu. Okey. Manakala yang ketiga, kepentingannya ialah dia dapat memberi perlindungan kepada diri, okey, dan keluarga. Okey, maksudnya siapa yang ambil insurans dan takaful sudah pasti dia memberi perlindungan kepada kita jika berlaku sesuatu yang tidak diingini. Okey, jadi kita boleh ambil ini kepentingan yang cikgu senaraikan. Okey, ini cikgu dapat daripada buku teks tadi. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan 9. Jadi soalan 9 ialah soalan penyelesaian masalah. Kita tengok soalan A. Dalam suatu pameran, sebuah potret berharga RM10,850 telah dijual dengan diskaun 12%. Jadi soalan 1 ditanya berapakah nilai diskaun itu. Okey, ini bermakna soalan ni nakkan kita kira nilai 12% itu berapakah nilainya. Okey, berapakah nilainya di atas harga RM10,850. Okey. Jadi langkah pertama untuk soalan 1 Roman. Okey, kita tulis ayatnya iaitu 12% daripada RM10,000 10,850. Okey, itu langkah pertama soalan ni nak. Okey. Jadi kita akan kira 12% itu berapa. Jadi langkah pertama kita perlu tukar 12% ini kepada pecahan iaitu 12/100. Kemudian daripada ni kita tukar kepada simbol darab. Kemudian kita tulis semula wangnya iaitu 10
11,850. Okey, seterusnya kita akan permudahkan. Okey, caranya kita tengok ada sifar berpasangan, kita potong. Okey, jadi kita potong. Okey, sekarang kalau tengok sini ada sifir 5, 10 dengan 1085. Kita boleh permudahkan dengan sifir 5. Jadi 10 ni ialah 10 kali 2. Manakala 1085 ni kita nak kena bahagi dengan 5. Tadi kita kata sifir 5 kan. Ni 2, yang ini kita kena bahagikan dengan 5. Okey. Jadi kita buat 1085. Kita akan bahagi dengan 5. Okey, cikgu tulis ringkas saja. Sini 2. Kemudian habis. Okay, 8. 1. Kita tulis 5. Dapat 3. Kita turunkan 5. 35. Dia dapat 7. Okey, maksudnya 7 kali 5, 35. Jadi kita potong satu sifar 85 ni. Kita tulis 217. Okey, seterusnya kita dah tak boleh pemudahkan. Okey, namun demikian atas bawah kita boleh mudahkan. Sifir 2. 2 kali 1 jawapan dia 2. Manakala 12 2 kali 6. Okay. Dan akhir sekali barulah kita darabkan 6 dengan 217. Okey. Jadi kita buat sini 217. Kita akan kalikan dengan 6. Okey. Kita buat 7 kali 6 42. 1 kali 6 6 tambah 4 10. 2 kali 6, 12, tambah 1, 13. Okay, jadi, nilai diskaun untuk 12% itu kita dah kira, iaitu, kita letak wang lah, RM, RM1,302. Okay, inilah dia jawapan untuk soalan A, Roman 1, Roman. Okay, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 2, Roman. Okey, untuk soalan 2, kita buat di muka surat yang di sebelah. Okay, jadi dia tanya, masih lagi tentang potret itu. Kemudian ditanya, berapakah harga jual potret itu? Bila dikatakan harga jual, sudah pastilah kena tolak dengan nilai diskaun. Okey, kita tahu nilai diskaun tadi kita kira ialah RM1,302. Maka untuk mendapatkan harga jual, harga asal perlu kita tolakkan dengan diskaun. Jadi kita tulis dulu harga asal potret itu, iaitu RM10,850. Kita tolak harga diskaun, iaitu RM1,302. Sekarang kita garis. Okay, seterusnya kita tolak. Sifar tolak 2 tak boleh, pinjam jadi 10, 5 jadi 4. 10 tolak 2, 8. 4 tolak sifar, 4. 8 tolak 3, 5. Sifar tolak 1 tak boleh, pinjam jadi 10, 1 jadi sifar. 10 tolak 1, 9. Okay, jadi, kita tulis RM dekat depan. Inilah dia jawapan untuk soalan 2 Roman, iaitu RM9,548, iaitu harga jual bagi potret itu. Okey, sudah pasti berkurang kerana terdapat diskaun 12%, yang mana nilainya ialah RM1,302. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan B. Jadual di bawah menunjukkan jumlah aset dan liability Puan Ain dan Puan Marianti. Okey, kat sini ada jadual Puan Ain dan Marianti, aset dan juga liability. Pendapatan tahunan mereka adalah sama. Okey, sekarang ni maksudnya pendapatan mereka sama. Jadi dia tanya siapakah yang lebih bijak mengurus keuangan. Okey, dia tanya siapa yang lebih bijak.
Okay, jadi kita perlu perbandingan. Okay, jadi kita tengok cara dia ialah kita tengok aset siapa yang lebih banyak daripada liability. Okay. Okay, kita tengok sini aset Puan Aini 125,108 sudah pasti lebih besar daripada liability-nya iaitu 37,264. Okay. Begitu juga Puan Maryanti, aset dia lebih besar daripada liability. Maka kita perlu lihat perbezaan antara kedua-dua mereka. Siapakah yang mempunyai baki yang lebih besar, maka dialah yang lebih bijak mengurus keuangan. Okay, jadi kita tulis dulu yang pertama iaitu Puan Ain. Okay. Puan Ain. Okay, ini Puan Ain. Manakala yang di sini ialah Puan Maryanti. Okay, kita lihat perbezaan antara kedua-dua ni. Siapakah yang lebih bijak. Okay, jadi kita buat dulu bentuk lazim dia. Kita akan tolak. Jadi kita buat RM 125 108. Kita akan tolak liability 37,264. Okay, manakala Puan Maryanti kita buat RM209,400. Kita akan tolak RM121,901. Jadi kita akan kira kedua-dua perbezaan ni. Jadi kita akan tolakkan 8 tolak 4, 4. Sifar tolak 6 tak boleh, pinjam jadi 10, 1 jadi sifar. 10 tolak 6, 4. Sifar tolak 2 tak boleh, pinjam jadi 10. 10 tolak 2, 8. Okay, ini dia jadi 4. 4 tolak 7 tak boleh, pinjam jadi 14. 2 tinggal 1. 14 tolak 7, kita dapat 7. 1 tolak 3 tak boleh, pinjam jadi 11. 1 jadi sifar. 11 tolak 3, 8. Okay, jadi inilah dia beza antara aset dan liability untuk Puan Ain, iaitu 87,844. Okay, sekarang kita kira pula Puan Maryanti. Okay, sifar tolak 1 tak boleh, pinjam jadi 10. Sifar jadi 9. 4 jadi 3. 10 tolak 1, 9. 9 tolak sifar, 9. 3 tolak 9 tak boleh, pinjam jadi 13. 9 jadi 8. 13 tolak 9, kita tulis 4. 8 tolak 1, 7. Sifar tolak 2 tak boleh, pinjam jadi 10. 2 jadi 1. 10 tolak 2, 8. 1 tolak 1, sifar kita biarkan. Kemudian kita tulis RM. Jadi kat sini kita dah dapat kira perbezaan untuk Puan Maryanti pula antara aset dan liability iaitu 87,499. Jadi kita perlu buat perbandingan. Okey, cara dia kita tengok siapa yang lebih besar. Tengok sini daripada rumah ratus iaitu 499. Manakala Puan Aini 844. Jadi kalau kita bandingkan ikut nilai tempat, 87,000 tu sama, tapi untuk nilai ratus kat sini ialah 8, iaitu 800, manakala 4 ni ialah 400. Okay, ini 800. Jadi untuk soalan B, siapakah yang lebih bijak mengurus keuangan? Jadi pada cikgu yang lebih banyak bakinya itu yang lebih baik. Okey. Jadi jawapan untuk soalan ini ialah, okay, saya tulis siapa? Puan Ain. Jadi kita tulis itu Puan
silap tadi. Okay, S. Okay. So jawapan ni adalah puan mai lebih bijak mengurus kewangan. Okay, so bukti dia kerana kita tulis dia mempunyai kaki yang lebih besar. Okay, ini jawapan untuk soalan 9B. Kalau cikgu tulis sekejap. Ini warna putih. Okey, inilah dia jawapan dia untuk soalan 9B. Okay, bukti dia melalui pengiraan lah. Okey, bukti melalui pengiraan. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan C. Prakas menyimpan RM3,500 ke dalam akaun bank Yakin. Dia mendapatkan faedah sebanyak 2% tahun. Okay, 3,500 ni ialah simpanan dia. Okay. Hitung jumlah wang simpanan Prakash selepas setahun. Okay, jadi soalan nak bagi akhir wang Prakash. Okay, kata kuncinya wang simpanan selepas setahun. Jadi untuk menjawab soalan ini kita perlu mengumpul maklumat. Yang pertama iaitu wang simpanan di dahulu. Okay. So kita tulis ni simpanan bersamaan RM3,500. Okay, itu simpanan dia. Manakala faedah pula ialah faedah sebanyak 2%. Sekejap, cikgu cari mana peratus. Okey, ada. Okey, ini peratus. Jadi kita kena kira lah nilai faedah, iaitu 2%. Maka untuk mengira nilai faedah, kita tulis ni nilai faedah. Maksudnya berapakah nilai dia? Nilai faedah sama dengan, kita akan kira. Macam mana nak kira? Kita akan tulis 2% daripada wang simpanannya, iaitu RM3,500. Jadi macam mana nak kira? Langkah pertama, nilai peratus itu kita perlu tukar kepada pecahan, iaitu 2/100. Kemudian daripada ni kita tukar kepada darab. Jadi wang ni kita salin semula. Okay, sekarang kita boleh permudahkan. Okay, cara dia kita boleh tengok sifar berpasangan ni kita potong satu-satu. Okay, kita satu. Okay, sekarang dia dah jadi satu. Maka bila dah jadi satu kita akan darabkan. 2 akan darabkan dengan 35. Okay. Jadi kita buat sini 35 darab 2. Kita dapat 5 kali 2, 10. 3 kali 2, 6. Tambah 1, 7. Jadi faedah yang Prakas dapat ialah RM70. Okay, so kita tulis sini M70. Jadi berapakah nilai wang Prakas untuk selepas setahun? Kita perlu tambahkan 3,500. Kita akan tambahkan dengan RM70. So kita tambahkan sifar tambah sifar, sifar tambah 7, 7, 5 dan 3. Okay, so tulis ni. Jadi inilah dia jawapan untuk soalan C, iaitu
wang simpanan Prakas selepas tahun sebanyak RM3,570. Bertambah RM70. Tadi dia ada RM3,500. Kemudian bertambah faedah 2% yang kita dah kira nilai dia RM70. Jadilah jawapannya RM3,750. Jadi dengan itu tamatlah sudah latihan kita pada hari ini. Untuk muka surat 135 bagi nombor 8 dan 9 ABC. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala yang tak baik itu daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu, dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.